semua orang akan mengatakan bahawa demokrasi itu merupakan satu sistem pemerintahan yang kita perlu amalkan. Ianya merupakan satu ideal yang kita harus capai. Maksudnya demokrasi ini memberi kuasa kepada rakyat untuk menentukan siapa yang memerintah dan sebagainya. Kita boleh pilih pemimpin. Tetapi itu hanya daripada satu sudut saja, sudut politik. Kita bercakap mengenai demokrasi, political democracy. But we are not talking about economic democracy. Kita boleh pilih pemimpin tetapi kita tidak boleh pilih majikan. Kita tidak boleh berunding dengan majikan untuk mengatakan kepada majikan, ini gaji yang saya sepatutnya dibayar. Yang mana lebih penting? Kelangsungan hidup bukan yang ditentukan oleh political demokrasi tetapi oleh ekonomi. Sekiranya kita tidak mengawal ekonomi, kita tidak mempunyai kuasa ekonomi, kuasa politik tidak bererti. Kuasa ekonomi itu yang boleh menentukan kuasa politik. Jadi kuasa ekonomi dikawal oleh kelompok elit yang kecil yang menentukan hala tuju kuasa politik. Jadi demokrasi ini seringkali diwawarkan, dikatakan satu sistem demokrasi satu sistem pemerintahan yang hebat. Kita perlu melaksanakan demokrasi secara total. Tetapi apa erti demokrasi sekiranya kita tidak mempunyai keupayaan untuk menentukan hala tuju kehidupan kita, kelangsungan kehidupan kita bergantung kepada pekerjaan kita, yang mana kita tidak boleh kawal secara mutlak. Ianya ditentukan oleh banyak faktor, pendidikan kita dan sebagainya, keluarga mana yang kita datang. Ada banyak faktor yang menentukan bidang apa yang kita ceburi, keupayaan ekonomi keluarga, sama ada boleh menghantar anak belajar ke institusi pengajian tinggi ataupun tidak. Dan ini saya rasa saling berkait di antara ekonomi dan juga politik. Tetapi kita tidak ada kuasa ekonomi, kita hanya memberi tumpuan kepada kuasa politik. Tetapi itulah yang terjadi dalam negara kita. Kita terlalu taksub dengan politik sehingga kita terlupa bahawa ada satu lagi perkara yang penting untuk menentukan kelangsungan hidup kita, iaitu sektor ekonomi. Saya rasa di situlah kita ketinggalan sebenarnya. Pendemokrasian dalam konteks ekonomi, kita bercakap mengenai pendemokrasian dalam konteks politik, iaitu kita bercakap mengenai kebebasan bersuara, kebebasan media, kebebasan individu dan sebagainya. Saya secara peribadi, saya merasakan itu merupakan satu mitos. Kita tidak bebas secara apa yang kita fikirkan, tetapi kita sering kali diberi ilusi oleh barat bahawa demokrasi ini merupakan satu sistem pemerintahan yang unggul yang kita harus capai. Itu ilusi sebenarnya. Kalau kita lihat di negara barat sendiri pun, orang-orang di Amerika Syarikat dan negara-negara barat yang lain telah mula merasakan bahawa sistem demokrasi itu telah gagal untuk membawa kesejahteraan kepada mereka. Ianya disebabkan oleh apa yang saya sebutkan tadi, ia demokrasi political demokrasi. Kalau kita bercakap mengenai ekonomi, sistem ekonomi, kalau kita lihat syarikat-syarikat yang besar dan juga syarikat-syarikat kecil, pekerja tidak mempunyai hak yang untuk bersuara, untuk menyuarakan apa yang mereka kehendaki sebenarnya. Berapa jam dia harus bekerja. Kerana apa? Kesatuan sekerja, labor union di seluruh dunia telah menjadi begitu lemah. Tidak berupaya untuk berunding dengan majikan untuk menentukan berapa jam dia harus bekerja. Negara kita, apatah lagi di Malaysia, di negara Eropah Barat mungkin kesatuan sekerja kuat, tetapi di Amerika Syarikat, di Malaysia, kesatuan sekerja lemah. Kita tidak boleh menentukan corak pekerjaan yang kita nak laksanakan, gaji upah kita sebagai contoh. Juga kita tidak boleh berunding dengan majikan mengenai berapa jam yang kita harus bekerja sehari, berapa jam yang kita harus bekerja seminggu, berapakah kadar upah minima yang kita kehendaki. Walaupun sekarang ini ada 1,500, dikatakan gaji minimal 1,500, tetapi adakah itu sejumlah yang mencukupi untuk kita hidup, untuk meneruskan kelangsungan hidup kita kalau orang itu berkeluarga dan sebagainya? Kita memerlukan apa yang dipanggil living wage, bukan minimum wage. Living wage ni ialah upah yang boleh memberikan kita satu kehidupan yang selesa. Tetapi ini tidak berlaku. Kita boleh dibuang kerja begitu mudah sekali oleh majikan, dan majikan apabila membuat keputusan untuk berkeluar daripada negara ini, maka mereka akan tidak ada bekerja lagi dan sebagainya. Jadi hak pekerja itu tidak ditentukan oleh satu kuasa yang kita sebutkan tadi sebagai kita boleh menentukan hala tuju kita dalam sektor pekerjaan.